Sila rasa. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terlebih dahulu saya nak merujuk kepada cadangan PSC ataupun laporan daripada Jawatankuasa Pilihan Khas berhubung dengan penambahbaikan proses pilihan raya. Perkara yang ketujuh yang kita telah luluskan. Penguatkuasaan peraturan sedia ada berhubung kesalahan memberikan maklumat palsu dalam urusan pendaftaran. 7.1 menyatakan bahawa Jawatankuasa mengambil maklum cadangan menguatkuasakan peraturan sedia ada berhubung kesalahan memberikan maklumat palsu dalam urusan pendaftaran. 7.2 Jawatankuasa mengambil maklum bahawa terdapat kemungkinan maklumat palsu diberikan dalam urusan-urusan seperti yang berikut: urusan pertukaran alamat Mastatin di JPN dan urusan pertukaran alamat kawasan pendaftaran di SPR yang merupakan kesalahan di bawah Akta 5 dan peraturan sedia ada. 7.5 Jawatankuasa mengambil maklum terdapatnya peruntukan di bawah Akta 5 dan peraturan 25 Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990 masing-masing berhubung dengan kesalahan memberikan maklumat palsu dalam permohonan pendaftaran dan permohonan pertukaran alamat di kad pengenalan. Saya nak membangkitkan perkara ini kerana dalam pindaan yang kita nak bahaskan sekarang ini, tidak ada mana-mana pindaan untuk menguatkan ataupun untuk memperkuatkan penguatkuasaan terhadap undang-undang ini. Kerana memang sudah ada peruntukan untuk kesalahan oleh mana-mana orang di bawah Seksyen 3, Pasal 3, Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. 1. Mana-mana orang yang dengan diketahuinya membuat apa-apa pernyataan palsu dalam atau berkaitan dengan apa-apa permohonan supaya dimasukkan ke dalam mana-mana daftar pemilih. Maksudnya peruntukan ini sedia ada. Kesalahan ini sedia ada. Tetapi memang telah terbukti bahawa dalam proses pilihan raya kita, proses pendaftaran pemilih, banyak pemalsuan dilakukan. Yang telah kita pun buktikan melalui laporan dalam MIMOS, ada multiple voters, ada pengundi berganda di satu-satu alamat yang sama. Ratusan pengundi dalam satu rumah yang tidak mungkin. Ini menunjukkan bahawa terdapatnya pemalsuan dari segi pendaftaran pemilih, dari segi menggunakan alamat yang sama untuk tujuan mendaftarkan ramai pemilih di satu-satu kawasan, di satu-satu lokaliti. Dalam suku keempat 2011 di kawasan Dewan Undangan Negeri saya di Lobak, Parlimen Seremban, Negeri Sembilan, saya telah membawa 170 kes dalam proses bantahan di SPR. Dalam 170 kes yang saya telah bawa itu, semua surat dihantar oleh SPR. Semua tendang balik kepada pejabat SPR. Maksudnya apa? Maksudnya alamat itu tidak diterima oleh pengundi itu. Maksudnya ke 170 dan ramai lagi telah memalsukan alamat untuk tujuan menukarkan alamat ke kawasan Dewan Undangan Negeri saya. Dan ini telah dibawa proses bantahan, dan apabila pada hari bantahan tersebut, public hearing tersebut, tidak ada seorang pun yang menjema. Ini menunjukkan bahawa memang ada pemalsuan. Dan saya tidak bukannya menyalahkan pengundi-pengundi itu. Kerana saya tahu pengundi-pengundi itu disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memindahkan mereka dengan janji bahawa mereka akan mendapat bantuan dari segi bantuan kebajikan dan sebagainya. Dan saya tahu ada pihak tertentu daripada MCA di Seremban, di Negeri Sembilan, yang menukarkan alamat ini. Dan saya nak tanya SPR, sejauh mana keseriusan SPR untuk menguatkuasakan peruntukan undang-undang ini? Kerana saya telah membuat laporan polis di Negeri Sembilan dan telah terbukti bahawa dikatakan oleh pengarah SPR negeri sendiri bahawa mereka telah mengeluarkan nama dua pendaftar pemilih ataupun dua penolong pendaftar parti politik daripada parti komponen Barisan Nasional. Kerana ada dua penolong pendaftar ini mendaftarkan nama orang yang telah mati berkali-kali dan mereka telah dibuang namanya. Dan saya nak tanya, sejauh mana kalau ada benda ini berlaku, ada laporan polis, sama ada pihak SPR bersedia untuk menguatkuasakan peruntukan undang-undang ini. Dan satu lagi kes yang baru-baru ini, hari saya daripada Seremban pun telah membuat laporan polis berkenaan dengan orang ini. Nama orang ini ialah seorang ahli MCA bernama Ho Kok Yew. Dia nak beria-ia nak jadi calon di Dun Lobak di Parlimen Seremban. Dia ingat dia calon winnable, tapi saya nasihatkan tak ada calon winnable di Dun Lobak ni daripada MCA. Ini kubu kuat DAP, kubu kuat Pakatan Rakyat. Tak adalah calon winnable daripada Barisan Nasional di Dun Lobak. Jangan nak beria-ia. Dia memindahkan beribu-ribu. Dia sendiri, dia menukar alamat, dia letak alamat dia dalam rumah PPRT, Projek Perumahan Rakyat Termiskin, di satu kawasan flat, rumah pangsa di kawasan Dun Lobak, untuk bertujuan supaya dia dipindahkan masuk ke dalam Dun Lobak ini untuk menjadi pengundi. Walaupun saya tahu dia duduk di mana. Dia duduk di Kampung Baru Sikaman. Dia tak duduk dalam Dun Lobak. Tetapi dia tukar dan letak alamat dalam PPRT. Seorang yang nak menjadi calon letak namanya sendiri dalam PPRT, tak malu ke?
Jadi laporan polis telah dibuat. Dan saya nak tengok sejauh mana keseriusan SPR untuk menguatkuasakan peraturan ini. Kerana jelas dia memalsukan maklumat, nak jadi calon lagi. Kalau SPR serius, saya minta SPR ambil kes terhadap orang ini. Kerana ia telah dalam laporan PSC memang kita telah cadangkan, dan apabila dalam satu mesyuarat saya cadangkan kepada pengurusi SPR, dia kata memang setuju. Timbalan pengurusi SPR sendiri, Datuk Wan Ahmad, dia kata memang kita nak buat ada kes. Tetapi laporan polis telah dibuat, tak nampak ada tindakan daripada SPR. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, saya nak jawab yang berhormat daripada rakan-rakan daripada Barisan Nasional dan juga khususnya daripada Yang Berhormat Rembau. Nampaknya sekarang ada changing goalpost. Sebelum ini kata maklumat ini inaktif dan sebagainya. Tetapi tadi saya mendengar daripada Kinabatangan, daripada Yang Berhormat Jempol kata, bukannya mereka tak ada maklumat. Mereka ini rakyat Malaysia, warga negara. Hanya alamat itu tidak dapat dikesan. Tetapi ini bukannya diberitahu oleh SPR dalam PSC. Mereka kata ini maklumat mereka tidak dikesan, tidak dapat dikesan, tidak dapat diketahui ataupun tak ada maklumat dalam database Jabatan Pendaftaran Negara. Maksudnya apa? Maksudnya kemungkinan 40,000 ataupun 42,000 nama ini bukannya warga negara. Jadi tadi Yang Berhormat Rembau kata, kerana kalau mereka warga negara, hanya mereka inaktif. Sekarang pura pakai data ataupun maklumat kata inaktif. Okey, saya bagi kawan saya daripada KP. Saya ingat tu bukan kenyataan daripada SPR yang setahu saya. Bukan dia kata ini bukan warga negara. Saya ingat SPR menjelaskan 42,000 ni kita tak tahu sebab mereka ni selama ini tak ada berurusan dengan JPN. Tak tahu sama ada mereka masih hidup ke, sudah mati ke, ataupun di mana-manakah. Jadi itu saya ingat. Bukan dia kata bukan warga negara. Betulkan sikitlah saudara. Bukan maksud saya terima pandangan daripada KP. Tetapi apa yang saya nak katakan di sini ialah, katakan kalau maklumat itu tidak dijumpai dalam Jabatan Pendaftaran Negara, bagaimana kita membuktikan bahawa orang-orang itu adalah warga negara Malaysia? Burden of proof sepatutnya letak dalam nama-nama orang-orang dalam nama ini. Kalau mereka keluar, tunjukkan mereka ini warga negara, ada sijil warga negara, ada sijil kerahiran, okey, kita tak ada masalah. Boleh bersihkan nama mereka supaya diadakan terus dalam daftar pemilih. Tetapi sekarang tak ada. Katakan tak ada maklumat dalam MyKad. Kalau tak ada maklumat dalam MyKad, dalam JPN ada maklumat sijil kewarganegaraan, ada sijil kelahiran. Kalau semua nama ini tak ada, semua data ini tak ada, maksudnya kemungkinan mereka ini bukan warga negara. Jadi kalau bukan warga negara, bagaimana mereka ada hak untuk terus berada dalam daftar pemilih kita? Rembau. Terima kasih jiran saya daripada Rasah. Ini sudah sampai ke tahap hujah Yang Berhormat Rasah dengan hujah Yang Berhormat Kapit, ya. Sebab dua-dua duduk dalam jawatan kuasa PSC. Rasah membuat kesimpulan bahawa pihak SPR nyatakan bahawa mereka ini maklumat langsung tidak ada dalam NRD, dalam JPN. Kapit menyatakan bahawa apa yang disampaikan kepada PSC itu, maklumat itu ada, cuma mereka inaktif. Maksudnya dormant, mereka tidak berhubung ataupun berurusan dengan JPN selama 10 tahun lebih. Itu ada perbezaan besar. Jadi saya minta kalau Rasah sebagai seorang gentleman, kita rujuk perkara ini kepada JPN, kepada SPR, apakah sebenarnya keadaan yang ataupun kedudukan yang sebenarnya. Sama ada characterization yang dibuat oleh Yang Berhormat Rasah ataupun apa yang dibuat oleh Yang Berhormat Kapit, ya. Sebab perbezaan itu cukup besar sekali. Kalau apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kapit itu betul, saya rasa hujah Yang Berhormat Rasah dengan sendirinya batal. Tidak, saya dengan Yang Berhormat Korkrai dengan Yang Berhormat Gombak, kita jelas NRD berkali-kali kata 42,000 nama ini tak ada dalam database. Macam mana mereka boleh buktikan bahawa mereka warga negara kalau nama tu tak ada dalam database? Saya tadi katakan, kalau MyKad punya database tak ada, sijil kelahiran sama ada atau tidak? Sijil kewarganegaraan yang dikeluarkan sebelum tahun 57 mungkin, ada tak mereka punya nama ada dalam senarai database? Takkan JPN tak ada nama-nama ini. Kalau nama-nama ini tidak dapat dibuktikan oleh JPN, maksudnya kemungkinan mereka ini bukannya warga negara. Dan bagaimana mereka boleh terus dalam daftar pemilih ini? Dan due process ini, seperti yang kita dikatakan oleh Yang Berhormat Gombak, telah dijalankan 3 bulan. Kita panjangkan masa 3 bulan, tak cukup. Hantar kepada
pimpinan parti politik yang Muhammad Kangga pun ada. Dia kata tak dapat bukti kan. Kita bagi kepada ejen-ejen, kepada pemimpin-pemimpin parti di peringkat bawahan. Cari nama-nama ni. Kalau bawa nama-nama ni betul, pastikan bahawa ini masih hidup, masih warga negara, ada sijil, tak ada masalah. Kita boleh bersihkan nama mereka. Tetapi kalau tak dapat dibuktikan, sepatutnya dikeluarkan. Sedikit. Kita sama-sama dalam jawatan kuasa. Bolehlah kita rujuk baliklah kepada Hansard di mesyuarat kita. Saya ingat JPN dia menjelaskan, dia kata sebab tak ada berurusan dengan jabatan berapa tahun. Sebab itulah tak ada, dia tak tukar kad baru lah dan sebagainya. Jadi SPR menjelaskan oleh itulah nama tu masih ada kan. JPN kata macam dia orang tak ada, tapi kerana tak ada berurusan. Tapi dia pun tak jelas ada ke tidak ada, mati ke belum. Itu setahu saya. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Sehubungan dengan apa yang disebut oleh Kapit, rakan kami dalam PSC, isu tidak aktif dengan JPN selama 10 tahun ini adalah satu perkara yang baru nampaknya. Ya, 10 tahun. Lama. Dia orang kata lama. Itu pun konsep yang baru juga. Sebab kalau mereka ada surat lahir, apakah kalau tidak berhubung lama dengan JPN akan buang surat lahir? Kalau mereka ni warga negara, apabila tidak berhubung lama dengan JPN, maka surat warga negara akan dibuang sampai tak ada rekod. Tak ada rekod dalam JPN. Itu problem yang dibangkitkan oleh Rasah tadi. Mati keluar. Mana rekod lahirnya? Rekod mati pun tak ada, rekod lahir pun tak ada. Jadi bukan persoalan dia masih dalam daftar pemilih. Soalan saya, macam mana dia boleh masuk dalam daftar pemilih in the first place dengan izin? Boleh. Tan Sri ada masa. Okey. Isunya ialah begini, satu soal nak masuk ini senang, nak keluar ini susah. Sebab dia melebat ini yang dia mengelirukan. Okey, cukup. Saya belum habis lagi. Takkan tak gentleman. No. What do you? Point taken. Yang berhormat. Takkanlah tak nak bagi tombak pun saya bagi tadi gentleman sikit. 30 No. Sekejap. Sikit. Satu, yang berhormat, kalau dia masuk keluar tu satu hal. Kerana masuk tu mendaftar. Yang keluar ni susah kerana pertama ialah melibatkan hak sebagai warga negara. Okey, tak apa. Saya nak bagi contoh di Sabah. Untuk mendapatkan surat beranak pun menjadi isu besar. Mungkin dirasa tak ada masalah, tapi di Kapit, di Sabah, di Sarawak memang satu masalah. Dan saya nak bagi tahu tuan yang berhormat, sewaktu penubuhan Malaysia dahulu 1963 telah diberi satu peruntukan untuk kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Ya, kerana waktu itu tidak ada IC untuk Sabah dan Sarawak, Semenanjung sudah maju. Waktu itu diberi kuasa kepada kerajaan Sabah dan Sarawak untuk memberikan IC kepada mereka. Sampai sekarang proses itu berlaku. Tadi dia sebut wilayah dan Selangor, tiba-tiba Sabah pula. Tidak, saya nak katakan 42,000 itu kita tidak tahu. Persoalannya betul. Persoalannya sekarang ialah tadi kata masuk senang, keluar tak boleh. Dalam peraturan tu ada, kalau orang tu dapat buktikan, kita boleh masukkan nama mereka balik ke dalam daftar pemilih, tak ada masalah. Tetapi sekarang due proses telah dijalankan, cukup. Due proses telah dijalankan, 3 bulan sudah pamir, tak ada orang keluar, tak ada orang dapat buktikan, yang ada 1,000 lebih. Yang Muhammad Rembah, saya tengok dia punya argument. Dia kata, baru-baru ini kerajaan bagi RM500 bantuan BRIM. Ada beberapa orang. Mungkin dalam 10, mungkin 20. Itu saja. Kalau mereka dapat buktikan, ada keluar, tunjukkan. Apakah yang berhormat mengatakan penduduk orang Sabah yang jauh di pedalaman, yang sekarang ini tidak berurusan dengan JPN, dibuang hak mereka untuk mengundi? Itukah hujah yang berhormat? Sebab itu yang saya katakan tadi, mereka tidak berurusan dengan JPN, tidak bermakna mereka tidak berhak untuk mengundi. Apakah yang berhormat mahu menidakkan hak kami di negeri Sabah dan Sarawak? Saya tidak pernah menafikan hak. Tak betul yang berhormat. Buktikan. Tak betul. Buktikan. Ada yang tidak datang. Naik sungai, naik bukit. Boleh alih-alih berhormat elakkan perkara-perkara yang telah disentuh itu. Saya dengar tadi Gombak telah sentuh perkara itu. Avoid repetitiveness. Jangan
merampas Okey, hak okey. orang Sabah Sarawak. Ini putar Dari balik. segi itu kita sudah bersetujui Hak bersama. Sabah Sarawak orang di dalam You penjara. tidak tahu. Ini Jangan sudah direbut. kota belit ni. Apa Kota yang bukan dia kota tahu, belit. dia hanya Kota tahu belit. baca maklumat. Ini kota belit.